Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sebagaimana yang dijanjikan kepada anak-anak, insya-Allah kita teruskan dalam channel Ustaz Abah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in, amma ba'd. Okey, kita akan sambung anak-anak bagaimana sebelum ini kita lihat bagaimana era kepimpinan kerajaan Islam yang bermula daripada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehinggalah di zaman Utsmaniyah. Okey, sekarang ini kita akan tengok apakah ciri kepimpinan kerajaan Khulafa' Ar-Rasyidin. Bagaimana kita tahu bahawa kerajaan Khulafa' Ar-Rasyidin telah diperintah oleh empat pemerintah yang sangat agung, iaitu bagaimana Saidina Abu Bakar, Saidina Umar, Saidina Osman dan juga Saidina Ali. Bagaimanakah ciri-ciri pemerintahan ataupun kepimpinan mereka? Okey, yang pertama sekali kita akan tengok bagaimana ciri kepimpinan yang dibawa oleh khalifah yang pertama yang dikenali sebagai Saidina Abu Bakar As-Siddiq. Okey, kita tengok apakah sikap ataupun pendirian kepimpinan Saidina Abu Bakar. Yang pertama, beliau baginda merupakan seorang yang sangat tegas dalam memerangi golongan murtad, nabi palsu dan golongan yang enggan membayar zakat. Itu contohnya. Bagaimana Saidina Abu Bakar seorang yang setia dengan arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga digelar sebagai As-Siddiq, meneruskan tindakan Rasulullah untuk menghantar Usamah bin Zaid sebagai panglima angkatan tentera Islam kepada kerajaan Ghassan kerana telah membunuh utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, yang ketiga, mengamalkan syura, ya. Bagaimana di bawah pemerintahan Sayyidina Abu Bakar, baginda sangat menekankan tentang konsep syura, mengambil kira pandangan para sahabat dalam menentukan strategi peperangan menentang tentera Rom, menggunakan strategi pembahagian 4 pasukan tentera sehingga berjaya menawan negeri Syam. Dan yang seterusnya, yang keempat ialah baginda berpandangan jauh. Bagaimana baginda ataupun Saidina Abu Bakar telah mengarahkan Zaid bin Sabit mengetahui usaha menghimpunkan tulisan ayat Al-Quran. Ya, baru nak himpun waktu itu. Ditulis pada kepingan batu, pada tulang, pada pelepah tamar dan juga kulit haiwan. Dan kerana ketika itu ramai penghafal Al-Quran yang telah terkorban di dalam peperangan Yamamah, maka Abu Bakar memerintahkan untuk dihimpunkan tulisan ayat Al-Quran. Okey, kita tengok sedikit spektrum ilmu, apa tambahan daripadanya. Kalau kita tengok bagaimana ucapan Saidina Abu Bakar selepas dilantik menjadi khalifah, sekiranya dia kata, aku di jalan yang benar, berilah bantuan. Ini hebatnya, betapa rendah dirinya Abu Bakar. Sekiranya aku menyimpang, tegurlah aku. Itu pesanan daripada Abu Bakar. Kebenaran ialah amanah, pendustaan ialah khianat. Taatilah kepadaku selama aku mentaati Allah dan Rasulnya. Okay? Yang seterusnya Abu Bakar kata apa? Sekiranya aku engkar kepada Allah dan Rasul, maka luputlah ketaatan kepadaku. Jangan lagi taat sekiranya aku engkar kepada Allah dan Rasul. Hebatnya pemerintahan Saidina Abu Bakar. Okey, sekarang kita nak tengok pula anak-anak bagaimana pula ciri kepimpinan Khulafa' Ar-Rasyidin yang dibawa oleh Saidina Umar bin Al-Khattab. Ya, Saidina Umar bin Al-Khattab. Yang pertama, baginda merupakan seorang yang sangat tegas. Umar Al-Khattab kita kenal, ya, seorang yang sangat tegas. Bagaimana telah menggantikan apa tindakan dia, menggantikan kepimpinan Khalid bin Al-Walid sebagai panglima angkatan tentera Islam dengan Abu Ubaidah Al-Jarrah semasa perang Yamamah. Itu di antara ketegasan dia. Yang kedua, yang kedua, adil. Adil. Bagaimana kita nak tengok sikap adilnya Saidina Umar? Memastikan kebajikan rakyat terpelihara dengan meninjau sendiri keadaan rakyatnya, terpasuklah, Masya Allah, menyamar. Ya, Saidina Umar menyamar sebagai rakyat biasa, keluar pada waktu malam, melihat rakyatnya dapat makan ataupun tidak. Hebatnya keadilan Saidina Umar. Yang ketiga, Saidina Umar sangat berpandangan jauh. Bagaimana tindakan dia? Bersedia, walaupun dia tegas, seorang yang garang, ya, tetapi bersedia untuk ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menerima pendapat daripada sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq tentang pembebasan tawanan perang Badar kerana menghormati keputusan mesyuarat.
Ada orang kata garang, tapi beliau seorang yang sangat terbuka. Dan yang keempat, cekap. Saidina Umar seorang yang sangat cekap. Bagaimana menubuhkan majlis syura di zamannya. Beberapa jawatan baru ataupun dewan baru telah dikenalkan. Antaranya mengemaskinikan Baitul Mal bagi melicinkan pentadbiran negara. Beliau juga membahagikan wilayah Islam kepada beberapa bahagian pentadbiran di bawah kuasa seorang gubernur, atau kita sekarang ni menteri besar lah, yang cekap. Seperti siapa? Seperti Muawiyah bin Abu Sufyan dan Al-Amru bin As. Okey, sekarang kita tengok sedikit spektrum ilmu, penambahan ilmu kepada anak-anak sekalian, dalam menunaikan apa ucapan Saidina Umar ketika mana dilantik menjadi seorang khalifah. Kalau sebelum ni kita tengok Abu Bakar, bagaimana Saidina Umar telah bercakap bahawa dalam menunaikan tugas maka Al-Quran adalah panduanku. Itu kata Saidina Umar. Aku akan mengikuti jejak langkah Rasulullah dan Abu Bakar. Yang ketiga, sekiranya aku di jalan yang benar, kata Saidina Umar, ikutlah aku. Sekiranya aku menyimpang daripada jalan yang benar, maka perbetullah aku agar tidak aku kehilangan arah. Masya Allah, hebatnya pemimpin-pemimpin Islam. Itulah pemimpin kehebatan Saidina Umar Al-Khattab. Okey anak-anak, sekarang kita beralih bagaimana pula kita tengok corak kepimpinan Khulafa Ar-Rasyidin di bawah pemerintahan Saidina Uthman bin Affan. Okey anak-anak, bersedia Okey, bagaimana kita tengok apa pula Saidina Uthman bin Affan ini, apa pula corak kepimpinan? Yang pertama, berpandangan jauh. Bagaimana Saidina Uthman bin Affan telah menubuhkan jawatan khas untuk membukukan Al-Quran yang diketuai oleh Zaid bin Sabit, telah menggunakan lahjah Arab, iaitu Arab Quraisy yang dikenali sebagai, yang kita guna hari ini dipanggil apa anak-anak, Mashaf Utsmani, dan seterusnya, ialah berpandangan jauh dengan tujuan untuk memelihara Al-Quran, dan alhamdulillah kekal sehingga ke hari ini. Okey, yang kedua, Saidina Uthman juga adalah merupakan seorang yang berfikiran terbuka. Kerana apa? Ketika di zamannya beliau telah ataupun baginda telah melonggarkan syarat penggunaan wang di Baitul Mal ataupun harta di Baitul Mal. Beliau juga membenarkan sahabat keluar daripada kota Madinah untuk menuntut ilmu dan sebagainya. Okey, yang ketiga, Saidina Uthman bin Affan seorang yang sangat prihatin. Apa buktinya? Baginda telah menyumbangkan harta dan kekayaannya untuk pertahanan negara. Beliau juga telah memperbesarkan Masjid Nabawi untuk keperluan dan keselesaan umat Islam. Kalau kita pergi Masjid Nabawi, kita tengok hebatnya Masjid Nabawi. Itu di antara tindakan yang telah dibuat oleh Saidina Uthman bin Affan, dan seorang yang sangat inovatif. Selalu kita dengar inovatif. Apa tindakan yang dilakukan oleh Saidina Uthman? Iaitu menubuhkan angkatan tentera laut Islam hingga berjaya meluaskan empayar Islam, khususnya di negara Syam ataupun di Syria, sehinggalah ke Mesir. Okey, apa spektrum ilmu kepada Saidina Uthman bin Affan pula? Okey, di antara ucapan Uthman bin Affan ketika dilantik menjadi khalifah, sesungguhnya, kata Saidina Uthman bin Affan, sesungguhnya kehidupan dunia ini adalah merupakan permainan yang melalaikan. Akhirat jugalah, dikata kelaklah siksaan pedih bagi orang yang mengingkari, serta keridhaan Allah lah bagi orang yang mentaati Allah. Okey anak-anak, itulah siapa? Saidina Uthman bin Affan. Sekarang mungkin tak sabar lagi anak-anak nak tengok bagaimana pula ciri-ciri kepimpinan ini dibawa oleh Saidina Ali bin Abi Talib ataupun Ali karramallahu wajhah. Okey, kita tengok dekat sini anak-anak, Saidina Ali bin Abi Talib. Okey, apa pemerintahnya? Okey, kita tengok yang pertama. Saidina Ali merupakan seorang yang sangat tegas, Mana buktinya? Memecat memecat beberapa pegawai yang dilantik oleh Khalifah Uthman, seperti Muawiyah bin Abi Sufyan. Masya Allah, kontroversi. Tetapi begitu juga Abu Musa Al-Asy'ari. Kenapa? Bagi meredakan kemarahan puak pemberontak. Itu di antara tindakan hebatnya, tegas. Kemudian berpandangan jauh, Berpandangan jauh macam mana? Menangguhkan hukuman qisas terhadap pembunuh Khalifah Uthman bin Affan kerana keadaan negara yang masih huru-hara. Kita tahu bahawa Uthman bin Affan telah mati dibunuh, tetapi tidak dikenakan tindakan, ditangguhkan kerana apa? Ketika itu keadaan negara masih dalam keadaan huru-hara. Kita tahu bahawa Ali mengambil alih dalam keadaan huru-hara dan dikuasai oleh puak pemberontak.
Okey, bagaimana Ali bin Abi Talib merupakan seorang yang sangat berilmu ataupun dikenali sebagai ilmuwan Islam, memiliki ketinggian ilmu dalam pelbagai bidang. Dan pernah dilantik menjadi hakim di Yaman. Kalau orang nak jadi hakim, mestilah ada ilmu. Dan yang keempat, seorang yang sangat berani. Bagaimana kita tengok Sayyidina Ali menyertai hampir ke semua peperangan seperti perang Badar dan perang Khaybar, dan berada di barisan hadapan. Hebatnya Sayyidina Ali duduk di depan sekali, walaupun dialah di antara yang paling muda dan sanggup menerima jawatan khalifah walaupun mengetahui bebanan yang bakal dihadapi. Okey, kita tengok sedikit spektrum ilmu Sayyidina Ali. Okey, ucapan Sayyidina Ali bin Abi Talib ketika selepas dilantik sebagai khalifah, yang pertama dia kata seseorang Islam yang sejati adalah orang yang menggunakan lidah dan anggotanya ke arah kebenaran. Yang kedua, kita berlumba-lumbalah untuk membuat kebaikan. Dan yang ketiga, mentaati Allah dan menjauhi larangannya. Dan pesanan daripada Sayyidina Ali, jika melihat kebaikan maka sempurnakanlah, dan jika melihat kejahatan maka tinggalkanlah. Itulah di antara ciri kepimpinan Khulafa' Ar-Rasyidin yang diperintah oleh 4 khalifah. Jadi harap-harap anak-anak boleh faham, dan insya-Allah ada lagi part 3 anak-anak. Part 3 kita akan sambung bagaimana pencapaian pemerintahan kerajaan Khulafa' Ar-Rasyidin. Insya-Allah tunggu untuk video seterusnya. Kreatif dalam dakwah, minda ingat Allah.